Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita bersama lagi sekali pada malam ini khas untuk anda sekalian yang ingin mengetahui sikit sebanyak tentang skincare yang seharusnya you pilih. Untuk menceritakan tentang 18 bahan yang you kena check dalam you punya skincare terutama sekali. Dan saya akan bagi minimum 20 hingga 25 manfaat yang harus ada kalau you dapat skincare yang terbaik yang boleh diguna pakai sampai bila-bila lah kalau betul-betul serasi dengan you. Barang diingat, tidak ada satu set yang boleh dikatakan orang kata apa, universal, faham tak? Boleh dipakai untuk semua orang. Tetapi yang penting ialah ada bahan-bahan yang tak boleh ada dalam tu. Dan ada juga bahan-bahan yang membolehkan you dapat manfaat. Baik, kita mulakan. Nombor satu, tidak boleh ada paraben. Paraben ni ialah pengawet sebab dia menyebabkan meningkatnya estrogen dalam badan you dan ini menjadi masalah. Okey, tak kira lah lelaki wanita kalau pakai ada paraben, sama ada methyl paraben ke, propyl ke, butyl ke ataupun ethyl ke, ada paraben di ujung tu, you tolak ke tepi. Okey, tak kira lah murah ke, mahal ke, out. Okey, nombor dua namanya phthalates. Okey, phthalates ni ialah salah satu daripada bahan yang digunakan untuk senang bila dia nak spread you punya skincare atau kosmetik tu. So dia banyak pakai phthalates, they call it. Okay, next one. Jangan ada fragrance. Tahu fragrance tak? Bukan perfume. Perfume yang original selalu saya katakan pada you all, sebab tu saya keluarkan Dashuri tu memang organik betul. Tapi yang ada sekarang yang banyak dalam you punya shampoo lah, dalam you punya shower lah, dalam you punya skincare of course, semuanya ada fragrance. Okay, kalau dia wangi berarti dia sintetik. Wangi tu bukan wangi yang betul dan ini menyebabkan alergi dan boleh menyebabkan masalah respiratory tract infection. You punya paru-paru boleh jadi rosak. Okay? Of course dia menyebabkan masalah hormon you terganggu juga. Itu fragrance. Nombor 4 ialah sodium lauryl sulfate, SLS. Yang ni banyaklah you tengok semua kalau you pergi ke kedai-kedai skincare atau kosmetik tu, you ambil je 10, minimum 8 mesti ada SLS ataupun SLES. You tengok perkataan-perkataan seperti sodium lauryl sulfate semua tu out. Lagi satu perkataan yang tulis BHT, Bangkok, Hong Kong, Thailand. Kalau ada BHT je out. Okey. Nombor 6 ada perkataan retinol palmitate ataupun retinol. You pernah dengar kan retinol ni sebenarnya vitamin A, tetapi dia kalau you salah letak dia memang dia menjahanamkan muka you pun. Ni ramai orang pergi ambil ni untuk nak mencerahkan muka dan sebagainya. Baik. LED lagi satu yang banyak dalam lipstick dan banyak dalam eyeliner. Okey. Banyak dia gunakan LED. Lagi gelap you punya warna, lagi banyak LED dalam tu. Jaga baik-baik. Okey. Check. Next one is formaldehyde. Nombor seterusnya namanya petrolatum. Nama pun petrolatum. So petrol asalnya daripada minyak kan, minyak petrol. You bayangkan minyak petrol you sapu kat muka, apa jadi lama-kelamaan. Ni yang penyebab kanser dan sebagainya. Baik, seterusnya nombor 9 sulfates. Kalau you dengar perkataan sulfate, tulis kat belakang tu out. Mascara umpamanya kan, yang you duk bagi lentik-lentik semua tu. Okey. Sebab ni ada kaitan dengan penjagaan kulit nanti, sebab dia akan terkena juga kulit muka you. Lepas tu ada synthetic color. Color macam-macam lah. Sebab tu kalau you ambil katakan dye rambut tu toluene, tapi yang ni color-color seperti lipstick, eyeshadow, semua-semua tu ada petroleum punya coal tar macam tar jalan raya tu. Okey, yang diturap tu, yang hitam-hitam tu, okey, yang tu ada asal-usulnya dibuat untuk synthetic coloring. Okey, dan ini penyebab utama kanser, penyebab utama acne. Orang perempuan atau lelaki yang pakai bahan-bahan ni mesti kena acne. Kadang-kadang sampai ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Ni tahu tak, macam budak-budak yang tak boleh duduk diam, yang jadi hyperaktif tu. Orang dewasa pun bila banyak ambil synthetic color boleh jadi hyperaktif, tak pasal-pasal. Okey, seterusnya triclosan. Triclosan ni selalunya dalam ubat gigi, dalam sabun, dalam deodorants kan, spray-spray bawah ketiak dan you roll semua tu. Okey. Ini pun penyebab kanser dan penyebab bertukarnya hormon you nanti. Bahaya besar ni. Okey. Saya nak cerita tadi tentang toluene. Toluene ni selalunya ada dalam hair dyes.
Dulu saya juga pakai sedikit hair dye sebab kononnya orang recommend kat saya organik. Dia kata dibuat daripada apa tu, inilah pokok-pokok buah-buah itu kan, semua-semua tu datang pula daripada China dan sebagainya, semua kata organik. Tapi saya study lingkup, okay, so nasib baik tak pakai lama. So please you jangan nak percaya semua-semua yang menukar warna rambut dan sebagainya tu. Make sure kalau betul you dapat organik, salah satunya cuma henna kot, okay, ataupun ada 1-2 lagi bahan yang daripada inilah Afrika semua tu yang dipakai oleh orang kampung boleh. Okey, tetapi kalau yang dibuat daripada kilang selalunya mesti ada yang immediately dalam masa 5 minit boleh tukar warna hitam, bohong. Okey, confirm ada bahan sintetik. Kalau organik tak mungkin dalam masa sekali letak boleh tukar warna, bohong. Okey. So yang ni saya sendiri dah berpengalaman, so jangan pakai. Biarlah putih tak apa, orang nak kata apa pun, asalkan you selamat. Sebab apa? Penyebab kanser. Okey, dan penyebab banyak lagi masalah immunity dan sebagainya. So kalau baby pula you mengandung, you pakai banyak hair dye, baby you boleh jadi cacat. Allahu Akbar. Pasal rambutnya, pasal baby nak kena cacat, tak masuk akal lah kan. So blood CA, apa tu, cancer of the blood lagi. Talcum, okey, kalau bukan talcum powder saja, akan ada perkataan talcum, TALC, talc. Dia boleh menyebabkan sampai ovarian cancer ataupun lung cancer. Jangan main-main. Ada lagi, sikit lagi. Okey, sunscreen. Saya dah kata kita pun pakai sunscreen, tapi jangan atas pada 450 SPF tu. Walaupun dibenarkan, FDA kata approve, tidak menyebabkan sampai kanser dan sebagainya, tapi saya rasa dia bermasalah endokrin juga, masalah hormon akan terganggu juga kalau tinggi daripada 50. Tahu tak, SPF tu kan kadang-kadang sampai 50, 60 semua. Saya tak benarkan diri saya kalau kena atas pada 3, 40. Kalau saya pakai pun, okay, sebab sebenarnya kita perlukan matahari pun. Cuma kalau kita kerja siang, kerja inilah, kena berjemur, kena hati-hati. Tadi sebenarnya saya buat lukisan tengah hari lepas Zohor tadi semua tu, jadi panas tu agak membara juga, panas hari ni, so dia jadi merah muka. So kalau you tengok sekarang ni, bukan, saya pun tak ambil gambar sebelum dan selepas. Lepas saya pakai mask yang saya nak cerita kejap lagi, you rasa dia dah tak merah sangat. Saya patut ambil gambar sebelum dan selepas tadi, tapi bukan niat saya nak menunjuk pada you, tapi saya dah tahu kalau you pakai skincare yang betul, dia boleh menurunkan masalah sunburn. Faham tak? Yang merah-merah lepas kena matahari tu. Fantastic. Tapi kalau you tengok perkataan polyethylene glycol, PEG. Saya ulang lagi sekali. Ada tulis perkataan PEG, polyethylene glycol, out. Dia ada kod dia. 100, 14M, 32. Ada number-number dia. Okay? PEG 10, PEG 42, semua tu baling. Jangan pakai lagi dah. Okay? Sebab ini semua membahayakan diri. Baik, sikit lagi, diethanolamine ni selalunya kita suka sangat. Sebab apa? Bahan-bahan yang menyebabkan keluar buih, foam. So lagi banyak foam rupanya lagi bahaya. So sebab kalau bahan tu dah pula murah, mana nak cari apa tu sabun-sabun atau buih-buih yang cepat naik tu, dia masuk sintetik lah, ataupun bahan-bahan yang bahaya, diethanolamine. Diethanolamine ni penyebab kanser juga. Bahaya jangan main. Ini baru saya nak cerita lagi 2, jadi 18 je, entah berapa puluh lagi saya tak tahu. Alkohol yang berat, yang tinggi sangat alkohol, ada yang dipanggil daripada apa tu, sugar cane, sugar alkohol tu okey. Tetapi kalau alkohol yang sintetik betul-betul, yang keras tu, yang bagi tahan lama, apa nak buat supaya dia dilute, kan, dia boleh mix, absorb elok-elok semua tu, dia orang pakai alkohol juga. So yang ni pun bahaya sebab bukan sampai kanser lah, tapi kulit you akan jadi flake, jadi kering dan berkeping-keping. Dan kita tutup cerita bagi mereka yang pernah dengar hydroquinone, selalu kita dengar kan, bedak-bedak Siam semua tu banyak. Orang kata kat sana datang dulu-dulu kan orang putih melepak, bahaya sangat. Sebab apa? Hydroquinone cuma dibenarkan oleh dermatologis saja. Tapi dermatologis pun kalau dia bijak, dia tak bagi hydroquinone senang-senang. Nombor 1,
sekarang kita tiba masanya untuk membolehkan you dapat manfaat pula. Nombor satu ialah diet dahulu. Saya dah cerita banyak kali, so malam ni saya tak cerita tentang diet. Yang penting ialah make sure fruits and veggie semua cukup, air cukup, tidur cukup, stres dikurangkan. Jadi datanglah 20 ke 25 manfaat yang you kena cari dalam you punya skincare. Kalau tak ada ni semua, rasa you kena tengok lagi sekali lah. Okay, itu keputusan you. Nombor satu, dia mesti ada natural cleanser. Cleanser ni kadang-kadang you ambil, kadang-kadang yang tak tahulah harga berapa saya tak tahu, tapi dalam tu saya tengok banyak ada alkohol, ada bahan-bahan yang menakutkan. Dan tadi saya ceritakan yang foaming agent semua tu, you nampak wah, bila ambil selfie tu nanti you hantar kat kawan you tengok yang ni banyak sabun semua tu, sebenarnya yang tu dah pula tu wangi gila. So that harga pula RM12.5. You jaga baik-baik. Okay. So this is kena cari kalau boleh skincare yang natural. Maksudnya dia ada yang organic punya. Okay. Nombor dua, dia mesti kalau skincare you tu mesti yang boleh mengeluarkan kulit-kulit yang mati yang di lapisan atas, epidermis tu. Maksudnya dia boleh exfoliate, dia boleh melupaskan secara halus dan dia meninggalkan rasa sejuk, soothing ya, rasa nyaman lah, dan dia rasa macam licin kan. Yang ni skincare yang bagus. Seterusnya dia memberi ruang untuk you dapatkan awal-awal masa you letak tu dia akan buka you punya pori-pori. Bila dia buka dahulu, lepas kerja dia dijalankan, detox semua, dia boleh tutup balik. Kan masa kalau you pakai mask nanti dia mula orang Melayu panggil cekang, mula tegang ataupun mula orang panggil stretch kan. Yang tu masa tu dia tengah tarik. So bila dah habis kerja dia, you dah basuh nanti, dia akan jadi lembut kulit you. Itu antara ciri-ciri atau manfaat yang you kena cari. Dan ada juga yang memberi manfaat dengan banyak mineral yang original. Yang ni kita cari. Dia tak mau ambil petrol, dia tak mau ambil bahan-bahan seperti sintetik ataupun cuma nampak bau elok saja, tapi betul-betul ada magnesium umpamanya. Magnesium memang terbaik untuk kulit kan. Untuk penjagaan kulit ada silika, ada kalsium, ada potasium dan ada trace minerals. Sebab itulah kalau nanti you dengar perkataan seperti clay, seperti datangnya daripada pokok-pokok ataupun daun-daun, sebab kita nak pakai phytonutrient daripada alam. Okey. Baik, nombor seterusnya ialah mesti bahan ini tidak menyebabkan keluar jerawat lagi ataupun menerukkan jeragat. Saya ulang. Kalau ada bahan yang you pakai lebih menerukkan jeragat atau jerawat sampai you nak kena pakai foundation yang lebih tebal, nak kena bedak lebih tebal, that is a wrong skincare. You kena faham skincare dengan kosmetik lain. I'm sure you know kan. Skincare penjagaan kulit, kosmetik nak bagi nampak lebih cantik, betul tak? Okey, yang penting kalau boleh natural, dia keluar seri sendiri, itu yang dipanggil cun betul. Nombor 7. Kalau boleh dia mineral tadi tu mestilah mineral yang natural juga, bukan ditambah tolak. Memang dah ada siap. Contoh yang kita nak cerita malam ni ialah yang dipakai sejak 1500 tahun dahulu punya konsep yang turun-menurun, berarti testimoni dah ada, tak payah kita was-was lagi dah. Sambung. Nombor 8, dia tidak menyebabkan dryness. Saya ulang, tidak menyebabkan kekeringan. Banyak skincare yang membolehkan you daripada cantik kulit you, lama-kelamaan dia jadi lebih kering pula, lebih kering, nak kena pakai benda lain lagi. So make sure dia tidak terlalu mengeringkan. Nombor 2, dia boleh mencerahkan secara natural, bukan memutihkan. Perkataannya ialah mencerahkan. Orang putih panggil clarity, dia boleh clear, maksudnya clear. Okay. So, dan untung sekali kalau you dapat skincare yang automatic, dia moisturize, dia melembapkan sekali. Sementara you nak minum air, nak spray ke apa-apa, tetapi sebelum you minum air sendiri, dia sendiri dah ada kelembapan. Seterusnya, dia mengurangkan masalah flake. Flake tu maksudnya kulit jadi keras-keras, keping-keping ataupun nampak scaly kan, nampak macam bersisik tu, tak elok lah. Dan kalau boleh skincare memang you kena cari yang tidak ada pengawet, tidak ada pewarna
tidak ada macam saya cerita tadi lah, platelets and all that yang nak menahan sampai berbulan-bulan pakai sintetik punya. Sebab ada bahan-bahan yang natural yang boleh tahan lama. Okey, faham? Okey, seterusnya dia mestilah kalau boleh kalau kulit yang keras yang rasa macam tebal, dia boleh orang panggil meringankan ataupun menipiskan. Bukan nipis macam bermasalah atau sakit kulit, tetapi nipiskan maksudnya jadi lembut dan inilah orang panggil apa, mulus. Okey. So next, skin color you kalau boleh dia tak bagi bermasalah lebih teruk. Maksudnya katakan kita ada jeragat macam saya ada kat sini kan. Dia tak mau bila you pakai lama-lama kelamaan ada lagi tambah-tambah yang tak even pula dia punya color scheme. Bahkan dia sepatutnya mengurangkan lepas tu jadi even. Maksudnya sama warna kulit tu. Yang tu terbaik. Freckle memang tak boleh buat apa-apa. Apa masalah kan banyak freckle, tapi kita orang Melayu jangan kena freckle. Tapi good skincare, freckle pun tidak meneruk ataupun tidak lebih jadi banyak lagi tumbuh pula freckle tu. Blackhead, hitam-hitam, kat muka ni kadang-kadang naik tumbuh bukan jeragat tapi blackhead. Tumbuh-tumbuh hitam tu, tumpuk-tumpuk hitam tu kecil-kecil tu pun boleh dikurangkan. Ini skincare yang bagus. Dan satu lagi dia menegangkan kulit seperti biasa. Saya selalu kata orang Indonesia kata kencang, orang utara kata cekang. Okey. Maksudnya dia punya collagen tu dah naik balik lah. Seterusnya dia mengurangkan masalah dirt atau kekotoran. Ingat tak tadi? Dia bersih kan, lepas tu dia saya kata apa, mengurangkan sel-sel yang mati. Lepas tu yang paling penting skincare boleh menjadikan muka you glow. Tahu tak glow? Glow tu maksudnya berseri lah. Okay, right. Dan lembut, licin. Okay. Sikit lagi, ada lagi 5-6. Antioksidan. Dia memang mesti ada antioksidan sebab kulit kita terdedah kepada nombor satu, kalau orang perempuan pakai macam-macam. Banyak bahan-bahan free radical yang merosakkan kulit. Jadi dia kena lawan balik. So antioksidan. Sebab tu selalunya bahan-bahan skincare ni mesti ada vitamin A, C, E. Okay. Sebab dia ada kaitan dengan antioksidan juga. Lepas tu dia mengurangkan lain-lain kedut-kedut lah. Saya dah kata bukan kita nak menunjuk tapi kita nak mempertahankan. Kalau lain tu sepatutnya cuma 2-3, jangan jadi 5 pula. Kalau kat lain kat sini ada satu macam kaki crow tu, kaki ayam ke, kaki itik ke, kaki burung ke, dia keluar kat sini, jangan pula sampai jadi banyak sangat kan. Itu maksud saya. Okey, ni contoh kat sini semua ni kan. Boleh kita mainkan dengan skincare yang tidak menerukkan keadaan. Itu saja. Okey. Of course yang jadi masalah besar ialah seperti ada parut lama, ada jerawat-jerawat bekas lama, berlubang-lubang, lepas tu ada masalah discoloration. Kulit tu kadang-kadang saya kata apa tadi tak sama warna. Okey, itu pun boleh dibantu dengan skincare yang bagus. Saya lebih minat kepada kalau you nak pakai dalam skincare ni, kadang-kadang you nak keluar pergi kerja ataupun nak pergi kena tempat-tempat yang panas, biar dia ada sedikit zinc oxide. Zinc oxide tu antara satu yang dibenarkan. Kalau lain daripada tu, sunscreen jangan pakai. Sunscreen yang ada nama-nama PABA lah, apa-apa tu, you tengok yang tulis zinc oxide. Sebab zinc oxide diterima pakai bawah pada SPF 50 tu masih selamat. Bagi saya tidak menjadi masalah besar lah. Zinc oxide ni tidaklah membawa sampai jadi kena kanser dan sebagainya, tapi dia boleh jadi masalah macam flu kalau you lebih pakai sunscreen. Yang dibenar pun zinc oxide ni kan. Baik, seterusnya saya kata apa tu, kena moisturize, lembab. Dan satu lagi, dia boleh menyebabkan kalau ada luka-luka ataupun masalah-masalah, kan setengah orang lelaki kan kadang-kadang dia shave, kadang-kadang ya luka, kadang-kadang ada parut kecil-kecil ataupun saya kata bekas-bekas yang jerawat lama tu semua tu kan, dia mesti ada anti-inflammation. Dia bagus untuk mententeramkan keadaan luka dan cepat orang panggil beku darah-darah kawasan ni tak boleh lah. Kalau you tengok orang lelaki kadang-kadang dia shave kan, berdarah sana berdarah sini tu, so ujung-ujung sekali scar parut pun insyaAllah boleh dikurangkan. Baik, last sekali kalau ada masalah mata yang puffy,
Tahu tak, mata kita jadi tebal kat bawah ni macam, bukan eye bag. Eye bag satu cerita, tapi dia puff. Dia macam orang kena steroid tu, okey. Yang tu pun kalau boleh, skincare you mesti bantu mengurangkan, menurunkan masalah puffy eyes. Of course, kita tak ada stretch mark kat muka, tapi kalau orang perempuan ada stretch mark kat perut lepas beranak ataupun lepas obese dia jadi kurus, dia dapat stretch mark kan, tahu tak? Okay, so please, yang tu pun boleh diguna pakai dengan skincare yang you pakai kat muka ni. Memang skincare tu bagus. Cukup. So jadi malam ni kita habiskan dengan apakah pilihan yang you ada. Saya memberi satu jawapan sebab memang you tahu besok saya akan lancarkan produk yang saya beranikan kali kedua. Kali pertama saya dah buat dulu hampir 10 tahun lepas. Tapi saya dapati banyak kilang-kilang atau pengeluar yang mula-mula betul, tapi kadang-kadang dia nak shortcut. Lepas tu dia dah mulalah ambil bahan-bahan yang you dengar tadi kan, yang ada 18 yang saya bagi tu. Dia bila mula masuk benda bahan-bahan macam tu, ataupun dia tak cerita kat you, kita tengok dia boleh tahan sampai 20 jenis ingredient dalam tu, tu dah mula membohongi rakyat kita. Dan saya sendiri buang benda tu, dan dah hampir 10 tahun saya mulakan balik proses. Kali ni saya dapat, sejak saya ada sikit ilmu untuk buat perfume dengan sifu saya, sekarang dia ajar macam mana nak buat. Nombor satu, kita pakai mask. Mask ni dengan keuntungan dan manfaat yang saya cerita semua ada dalam tiga-tiga ni. Satu, dia panggil mask, okey, dalam kotak yang berbentuk macam ni. Okey, mask ni, okey, Rex yang ni, okey. Alright, anda pun tahu saya besok kan kita nak lancarkan benda ni kan. So saya nak cerita last untuk anda faham apa ada dalam mask ni. Dalam mask ni ada yang warna biru tu, yang you tengok saya sapu minggu lepas, itu namanya Nila, Nilla, bukan Nila. Yang tu Nila yang basuh baju putih sekolah tu tak boleh pakai. Nanti you pakai habis muka you rosak, kena apa penyakit pula. Yang saya cerita ni Nilla, daripada datangnya cuma daripada Morocco sahaja. Kalau dia datang pada tempat lain, bukit tu tak sama dengan bukit di kawasan Morocco. Dia punya clay dan dia punya daun. Ni asalnya daripada daun yang berwarna biru, tetapi dicampur dalamnya bukan daun tu saja yang dinamakan Nila, indigo blue tree tu, pokok tu, tapi dia dicampur dengan kaolin. Kalau you pernah dengar, kaolin adalah yang paling lembut untuk buka you punya pori-pori, yang saya kata bagi licin semua tu. Dia juga natural cleanser. Lepas tu yang penting dia ada Rosul Clay. Perkataan Rosul Clay memang famous lah. Rosul Clay ni orang gila cari kat sana kan. So clay memang baik, dia banyak mineral dan sebagainya. So dalam ni juga ada apa lagi, kita masukkan rosemary oil. Semua essential oil ni semua ada kaitannya untuk bantu. Kalau tak cukup kekuatan kat Nila ataupun Rosul Clay atau kaolin tu, kita kena cover. Contoh puffy eye tadi, yang bagi turun dia ialah rosemary oil. Okay? Sebab kaolin dengan Nila mungkin tak bagi turun you punya puff, macam ikan emas tu, bengkak mata dan sebagainya. Lepas tu kita ada lavender untuk mententeramkan jiwa kita dan mengurangkan wrinkles semua tu. Ada olive oil sebab dalam tu ada vitamin E, dan kita juga masuk vitamin E dalam ni. Okey. So saya dah kata dulu, pakai ni dalam 15 minit ke 20 minit, lepas tu you basuh 2 atau 3 kali seminggu cukup. Okey. Lepas tu dia datang pula dalam bentuk yang paling mahal, atau bukan mahal dari segi harga, tapi mahal dari segi value dia. Setelah you bersihkan 2 kali 3 kali seminggu pakai mask, you keluarkan kulit-kulit yang mati semua tu. Setiap kali you nak pergi ni lah, nak bubuh bedakkan, nak make up, nak foundation, sebelum tu you mesti pakai yang saya kata apa, ni dipanggil serum. Okay, so serum ni satu titik sini untuk saya lah. Perempuan boleh buat atas bawah sini, dan you massage dia betul-betul. Sebab dalam ni ada argan oil. You pernah dengar argan oil? Cuma datang lagi sekali kat Morocco saja. Kalau argan oil datang dari tempat lain, tak original. Sebab Tuhan bagi tempat ni special. Okay, yang menyebabkan skin dia orang tu boleh glow, boleh berseri-seri, tu argan oil lah namanya. Okay, dia orang bubuh untuk rambut semua sekali. Kalau kita
tak sayang botol ni bubuh kat rambut lah. Okay. Satu botol ni ingat rambut kita habis takut kan. Satu botol. Okay, anyway, grapefruit oil kita ada kat situ, geranium oil ada kat situ, dan kita masukkan juga apa yang dinamakan olive oil lagi sekali. Kita masuk. Jadi serum ni, you nampak tak? Semua empat-empat tu dia tidak ada you dengar paraben ke petlate ke ataupun PEG ke apa, kita tak boleh bubuh sebab kita cuma mengharapkan essential oil ni yang membantu menjaga supaya dia bertahan lama. Kita tak boleh letak pengawet ataupun pewarna dan sebagainya, sebab saya tak mau pakai dan saya tak mau pun, sebab produk ni saya yang cuba dulu dan family saya dan staff saya yang cuba dulu. So make sure semua selamat. Okay, lepas tu last sekali, anda tahu botol ni cuma first 1000 saja yang pakai botol cantik macam ni. Lepas tu pun cantik juga, tapi tak ada lagi yang triangle macam ni. Kita terpaksa ambil yang bulat. So the first 1000 ni nostalgia lah ni. Ni botol ni memang khas diimport. Saya dah bagi tahu first 1000 saja botol ni dapat. Ini facial cream. Baru you sapu cream, sikit-sikit je, lepas tu massage, lepas tu baru bubuh apa bedak ke, you maksudnya kosmetik you lah. Saya lebih fokus kepada penjagaan kulit. Kalau you tak mau pakai kosmetik pun tak apa dah, muka you jadi wow, you know, tanpa banyak ni lah tebal-tebal foundation semua pun you masih nampak berseri-seri. Pakai bedak sikit ke apa-apa, nak lipstick pun make sure yang organic, will be fine. So bagi saya, untuk orang lelaki macam saya, no problem. Seminggu sekali pun kalau saya ingat, saya buat. Tak ingat pun orang lelaki tak berapa masalah besar. So saya pakai kadang-kadang seminggu paling banyak pun 2 kali mask. Yang ni boleh anytime. Nak pergi kerja ke, sekarang jarang sangat saya pergi office pun kan. So saya sapu kat rumah je. Sehari sekali ke 2 kali boleh. Selalunya orang perempuan saya suruh buat 2 kali lah. Sekali nak pergi kerja, sekali balik kerja nak tidur. Pakai ni semua. Okey, cukup. So malam ni kita cukup 30 minit, tak sampai pun lagi. Saya dengan ini nak mengisytiharkan pelancaran simple je. Kita bukan pelancaran nak pergi hotel-hotel apa semua, sekarang tak boleh buat pun kan. So saya bagi kepada anda sekalian, saya bagi kepada anda sekalian satu set ni. Alright, satu set ni saja untuk anda sekalian, cuma 270. Harga asalnya of course 300 lebih, tetapi untuk kita buat pelancaran pricing ni, sila ambil satu set macam ni 270. Dan yang penting saya dah bagi 18 tadi tidak ada dalam ni, 18 bahan-bahan yang beracun semua tu, dan saya pun dah pilih untuk 25 manfaat ditaburkan dalam tiga-tiga bahan ni. Okey, so insyaAllah anda tengok sendiri, dia dah siap untuk anda gunakan. Alright, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rendah diri, dengan bersyukur dan terima kasih atas bantuan dan sokongan anda, kita lancarkan apa yang dinamakan RX Young. Okey, semoga kita dapat berkat dan mendapat manfaat kepada semua. Tolong tekan love, tekan like, tekan share untuk semua yang sudi bersama dengan saya. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa soalan, you check dengan saya punya admin ataupun dengan partner kita yang sedia, mereka sudah diberitahu detailnya. So brosur-brosur semua you boleh minta pada dia orang, kita akan sampaikan. Semuanya bermula besok sebenarnya, okey? But you can still order from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.